rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi izin kepada kita, memberi anugerah kepada kita untuk sama-sama kita melalui masa-masa detik-detik waktu dalam Ramadan. Ya, kerana seluruh Ramadan ini adalah rahmat. Seluruh Ramadan ini adalah keampunan, seluruh Ramadan ini adalah keredaan, seluruh Ramadan ini adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, tidak ada masa yang lebih bernilai nak dibanding dengan masa-masa Ramadan. Walaupun kita tidak pernah nafikan bahawa bulan-bulan lain juga ada nilai. Ya, ada rahmat, ada keampunan dan sebagainya, tetapi ianya lebih bernilai. Ya, kita rasa syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan, dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, yang dimuliakan dan dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan terlalu amat kita rasa bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi izin kepada kita, memberi anugerah kepada kita untuk sama-sama kita melalui masa-masa detik-detik waktu dalam Ramadan. Ya, kerana seluruh Ramadan ini adalah rahmat. Seluruh Ramadan ini adalah keampunan, seluruh Ramadan ini adalah keredaan, seluruh Ramadan ini adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, tidak ada masa yang lebih bernilai nak dibanding dengan masa-masa Ramadan. Walaupun kita tidak pernah nafikan bahawa bulan-bulan lain juga ada nilai. Ya, ada rahmat, ada keampunan dan sebagainya, tetapi ianya lebih bernilai. Ya, kita rasa syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagaimana akak sebut tadi bahawa kita dah khatam, alhamdulillah, sebelum Ramadan baru-baru ni kita 40 hadis cinta. Moga-moga rasa cinta dalam hati kita tu mekar selalu, ya. Tidak pernah padam. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama orang beriman, bahkan mencintai segala amal soleh, ya, mencintai Al-Quran, mencintai Ramadan, ya, berkat daripada kita membaca hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarakan tentang cinta. Ya, hari ini saya ganti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ganti sahabat-sahabat ni kita rasa ada waktunya, kita rasa seronok sebab kita boleh bantu mereka. Ganti dulu. Tapi kadang-kadang rasa sedih. Ya, rasa sedih. Tapi gitulah kehidupan dunia. Selama mana dia nama dunia, itulah dunia. Tapi jadilah murid-murid yang setia dengan guru. Dia tanya khabar. Tanyalah sesuatu yang sepatutnya, kan. Kerana dunia ni ujian. Wallahu alam, akhirat nanti tahulah hakikat sebenarnya. Baik, insya-Allah untuk hari ini tajuk umum saya nak sebut berkaitan dengan menjiwai anugerah Ramadan. Ya, menjiwai anugerah Ramadan. Maksud saya ialah, pernah saya sebut beberapa kali di sini dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang maha pemurah, amat pemurah, maha penyayang. Maka di saat Allah Ta'ala menghidupkan kita ataupun mencipta kita dan menghidupkan kita atas muka dunia ni, maka Allah nak kita memahami dengan sefaham-fahamnya makna kehidupan, termasuklah Ramadan adalah merupakan satu anugerah
yang terlalu amat bernilai daripada Allah. Baik, saya ulang lagi sekali bahawa betapa Allah cinta dan sayang kepada kita ini, maka Allah memberi kepada kita untuk kita dapat ilmu dan dapat faham, bahkan dapat menjiwai. Maka pertamanya Allah bagi panca indera kan, masih ingat lagi Allah bagi panca indera. Maka dengan mata, dengan telinga kita, dengan apa yang ada pada panca indera kita, kita dapat memahami. Yang kedua, Allah bagi akal kepada kita untuk kita faham. Yang ketiga, Allah bagi hati kepada kita untuk kita merasai dan menjiwai. Maka Ramadan yang kita lalui pada hari ini, kita harap kita dapat menjiwai dan menghayati dengan hati kita. Bukan sekadar kita faham dengan akal kita dan kita tahu dengan panca indera kita nampak orang puasa, kita nampak orang buka puasa, kita nampak dan kita dengar tarawih, kita dengar tadarus, tetapi kita sampai harap Allah Ta'ala nampak dalam hati kita, menghargai dan menjiwai anugerah Ramadan. Sebab tu kata setengah ulama, ada orang ni malam pertama Ramadan tu dia dah dapat apa? Dapat rahmat, dia dapat anugerah daripada Allah, keredaan, dia dapat keampunan, dia dapat anugerah ketakwaan dari Allah. Bahkan kalau malam pertama tu Allah nampak dalam hati kita rasa gembira, rasa seronok, rasa syukur. Malam pertama baru ni macam mana? Malam pertama sekarang ni banyak. Malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama kahwin, malam pertama di alam barzakh. Betul kan? Apa lagi? Ada apa lagi malam pertama? Maka rupa-rupanya malam pertama ni terlalu bernilai bagi orang yang ingin menghargai. Sebagaimana malam pertama di alam barzakh, iaitu Ustaz Dasuki dah ajar kan. Itulah malam yang terlalu bernilai. Kalau malam tu ya kita di soal siasat, gagal kita, maka habis kita untuk malam-malam seterusnya. Sama juga Ramadan. Ya, malam pertama baru ni kena ada syukur dalam hati kita sesyukurnya. Maka ketika itu Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat. Allah, kalau malam pertama Ramadan dia memandang kita dengan pandangan rahmat, maka Allah akan jaga kita selama-lamanya. Dunia Allah jaga kita, kata ulama, alam barzakh Allah menjaga kita, sampai akhirat nanti Allah akan jaga kita. Dan Allah, kalau malam pertama tu Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat, pasti orang itu dengan dapat syurga Allah. Cuma kalau mungkin kita terlepas rasa jiwa hati kita ni di malam pertama baru-baru ni, masih lagi ada malam-malamnya yang kita boleh lalui, yang malam ni dan malam seterusnya. Cuma kalau boleh kita menjiwainya, menghayatinya, menyelaminya dan tenggelam dalam jiwa kita terhadap Ramadan. Setakat ni macam mana? Ada jiwang tak dengan Ramadan? Jiwa dan jiwang dengan Ramadan. Selalu senyum seronoknya, ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Terima kasih ya Allah, hidupkan aku. Baru-baru ni, masa pandemik baru ni, berapa ramai orang meninggal, tapi Engkau hidupkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya, alhamdulillah ya Allah. Baik, cuma saya nak sebut 3 perkara sahaja. Boleh insya-Allah ya, dengan masa yang ada. Baik, perkara pertama, menjiwai anugerah Ramadan dari sudut puasa. Saya nak sebut 5 perkara pada puasa. Yang ni walaupun dah tahu dah, ya, cuma supaya kita bercakap daripada jiwa dan hati kita dan kita merasai, ya, jauh ke dalam jiwa dan hati kita. Pertamanya dari sudut Ramadan ada 5 perkara, walaupun banyak kalau nak kiranya. Saya nak sebut 3. Dan pertama, puasa. Pada puasa tu ada 5 perkara, itu maksud saya. Walaupun masih banyak lagi dalam bab puasa. Baik, puasa ni yang pertama sekali, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan diri sebagai seorang Muslim yang mukmin. Pada puasa tu, apa anugerah Allah? Selain daripada yang lain-lain tu, tapi kita senaraikan secara tersusun. Yang pertama sekali, Allah menganugerahkan kita untuk melengkapkan diri kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang sempurna. Kenapa? Kerana puasa tu kan rukun Islam. Betul ya? Rukun Islam tu ada 5. Salah satunya puasa. Maka di saat kita mula berpuasa, lengkap, sempurna Islam kita. Sebagaimana di saat kita solat, sempurna kita sebagai seorang Muslim. Tapi mengaku Muslim tapi tak solat, itu tak sempurna sebagai seorang Muslim. Mengaku Muslim tapi tak puasa. Tapi bila mana datangnya Ramadan, kita pun puasa, maka sempurna Muslim kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Tetapi yang agak pelik sedikitnya, ayat Ramadan 183, ayat puasa, minta maaf, ayat puasa 183 tu kan dah hafal semua kan? Belum lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
Dah ingat? Ada yang belum lagi ke? Tak apalah, okeylah. Nak buat macam mana dah tak ingat. Allah tak mulakan dengan wahai orang-orang Islam. Allah tidak cakap ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang Islam, kutiba alaikumusiyam, difardukan pada kamu puasa. Tapi Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Apa maksudnya? Maksudnya orang puasa ni bukan setakat dia menyempurnakan diri sebagai seorang Muslim, dia juga mukmin. Kerana yang puasa itu bukti dia beriman kepada Allah. Maka puasa yang pertama sekali anugerah yang kita kena menjiwai anugerah ini. Betapa syukurnya kita, betapa bertuahnya kita dengan anugerah sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang sempurna. Ada lagi tak yang tak puasa? Mungkin ada. Maka Islam dia Islam yang tak sempurna pada diri dia. Pada diri orang lain tidak. Dia sebagai seorang Muslim yang tak sempurna. Kita hidup atas muka dunia semua nak sempurna kan? Betul ya? Gitu je lah. Makan gitu je lah. Ya, tidur macam tu je lah. Ya, tidur atas lantai je lah. Selimut tak ada, bantal tak ada. Janji tidur. Ya? Tak. Ya, tidur dengan ada katilnya, ada tilamnya, ada selimutnya, ada bantalnya. Ada apa lagi? Airconnya. Tuan-tuan ya. Ada airconnya. Lagi-lagi. Ada orang teman kat sebelah kan? Kalau tidak tak sempurna. Subhanallah. Kalau tidur nak sempurna, yang lain tak nak sempurna. Okey, selesai satu. Yang kedua, masa nak habis dah. Masa nak habis dah. Subhanallah. Di saat-saat akhir umur kita ni, masa memang terlalu amat bernilai. Tolong jaga baik. Yang kedua, Allah Ta'ala ini menganugerahkan daripada Ramadan dengan puasa itu, apa dia? Allah telah membantu kita supaya kita mencapai berada pada kedudukan ahlul ibadah. Kita ni kan dicipta untuk beribadah. Dan kita mesti menjadi ahli ibadah. Ya. Ahli kelab ada jadi ahli kelab. Ada ahli kelab itu, ahli kelab ini. Salah satu ahlinya ahlul ibadah. Dan Ramadan dengan puasa inilah kita diletak oleh Allah berada pada kemuncak ibadah. Contohnya apa? Sebelum ni dah bagi tahu ni, ini ulang kaji sikit ni. Allah letak kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Selepas subuh sampai maghrib. Ingat saya tanya soalan dulu. Kena tanya lagi sekali. Siapa yang ramai-ramai ni yang pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Bermula lepas subuh, berhenti maghrib. Siapa pernah ramai-ramai? Sekali saja seumur hidup. Dah 70 tahun kan hidup kan? Dah 60 tahun. Sekali saja, tak pernah. Siapa pernah solat 12 jam tak berhenti? Tak ada juga. Nak solat apa Ustaz? Solatlah apa-apa pun. Ya, lepas solat duha, solat taubat, lepas solat taubat, solat sunat mutlak, paling-paling kurang solat sunat mutlak. Solat tak berhenti. Kalau tak siang, malamnya. Ya, dari malam selepas maghrib solat sampai ke sebelum subuh. Pernah? Tak pernah juga. Siapa pernah istighfar 12 jam tak berhenti? Ya, lepas subuh istighfar tak berhenti-henti sampai maghrib. Pernah? Tak pernah juga. Siapa pernah sedekah daripada pagi sampai petang? Sedekah. Tak berhenti-henti sedekah. Pernah? Tak pernah. Habis apa yang pernah? Nasib baik boleh jawab puasa. Subhanallah. Maknanya tak pernah seorang pun di kalangan kita sepanjang umur kita. Habis jangan tanya pula ustaz macam mana. Samalah kita. Samalah kan. Sama saya tanya soalan tu, soalan yang sama jawapan dia. Saya pun sama. Mana ada pernah kalau nak solat, macam mana nak solat 24 jam tak berhenti? Kan dia ada waktu-waktu haram dia tak boleh sujud. Kalau nak istighfar macam mana sampai petang? Sedangkan istighfar tu sunat, nak kena berhenti pula solat kan? Kena berhenti juga. Ya, kena berhenti. Paling-paling pulang kena berhenti makan di bulan-bulan yang lain. Kena pergi bekerja. Maka tapi puasa meletakkan kita dalam ibadah dalam tempoh yang paling lama, 12 jam tanpa henti. Kita bercakap pun ibadah, kita tak bercakap pun ibadah. Kalau kita duduk dalam puasa, kita duduk, kita baring, kita tidur pun ibadah. Mana ada ibadah yang seumpama itu? Bahkan kalau kita puasa, kita boleh berada dalam ibadah. Kita puasa, kita boleh baca Quran. 2 ibadah. Kita puasa, kita boleh solat. Kena berhenti dulu puasa untuk solat? Tak.
Tapi kalau baca Quran, nak solat, kena berhenti dulu. Kalau istighfar, nak solat, kena berhenti dulu. Subhanallah. Maka kita dapat menepati ayat surah Az-Zariyat, ayat 56. Ni dah hafal juga ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Allah Ta'ala bantu kita, meletakkan kita berada dalam satu tempoh ibadah yang paling lama untuk melayakkan kita menjadi ahlul ibadah, ahli ibadah. Itu hebatnya puasa. Cuma kita kena menjiwai, merasai. Dengan apa? Dengan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa penghargaan, rasa seronok, rasa gembira dan segala-galanya supaya Allah nampak dalam hati kita masing-masing. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni ialah puasa ni dia meletakkan kita pada kemuncak taat. Kemuncak taat. Okey ya? Contohnya apa? Puasa ni kan Allah minta kita menahan diri daripada lapar, daripada makan dan minum, dan daripada melakukan hubungan suami isteri yang sah. Apa maksudnya? Allah perintah kita menjaga diri daripada yang halal. Kan? Kita perasan tak? Allah latih kita ni tak makan, tak minum, menahan diri di siang hari daripada makanan yang halal. Kalau makanan haram, bulan lain pun Allah minta kita jangan makan. Kalau makanan haram, kalau minuman yang haram, kalau berhubungan yang haram, yang bulan-bulan lain dah lama dah Allah tak bagi. Habis bulan Ramadan ni ya Allah tak bagi yang mana? Yang halal, yang makanan tu kat rumah kita. Maka siapa yang puasa, dia berada pada kemuncak taat. Kerana apa? Dia patuh pada perkara, tidak melanggar perkara yang halal sekalipun. Macam mana kita? Kita ni kan kalau halal atau makan je lah ustaz, benda halal. Betul? Kau jangan makan lah, tu halal tu. Mana ada orang cakap jangan makan halal tu ustaz? Jangan makan ya. Kalau dah halal kenapa pula tak jangan makan? Tapi bila mana Allah Ta'ala perintah pada kita dalam bab halal, kita boleh patuh. Siapa bantu kita? Allah bantu kita. Berada pada kemuncak taat. Taat pada apa? Dalam menjaga batas dalam bab halal. Kalau halal pun kita boleh jaga, haram sudah tentulah di bulan-bulan yang lain kita mampu menjauhinya. Baik, yang keempat. Yang keempat ni, dengan puasa kita dapat takwa. Kenapa Allah nak sangat kita bertakwa? Sebab Allah nak tunjuk pada kita pada ayat surah Qaf, ayat 51 kalau tak silap saya. Tolong saya mak baliklah. Ya, saya ingat saya ayat 51 surah Qaf. Kenapa Allah suruh kita puasa? Sebab Allah nak minta kita, Allah nak jadikan kita orang bertakwa. Kenapa Allah nak jadikan kita orang bertakwa? Sebab Allah nak bantu kita. Dari sudut mana? Allah nak dekatkan syurga kepada kita. Ayat Quran mengatakan wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Maknanya sekarang kalau kita sudah puasa, dan sekarang kalau Allah izinkan kita untuk kita layak menjadi orang bertakwa, sekarang syurga duduk depan dah. Tunggu mati aja. Wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa, ghaira ba'id, yang dekat tu tak jauh, dekat betul-betul dekat. Kalau Allah buka mata hati kita, kita boleh pandang depan kita dah ada syurga. Didekatkan. Siapa yang dekatkan? Allah dekatkan. Tak seronok kita. Sebab tu kita kena menjiwai, ya Allah. Kita kena merasai. Dia duduk seorang-seorang, ya buatlah apa sahaja pun, terima kasih ya Allah. Aku syukur padamu ya Allah. Ya, apa lagi cakaplah apa sahaja yang menggambarkan betapa seronoknya kita. Syurga dah ada ni. Tapi syaratnya kita bertakwa. Tapi takwa ni kalau kita tanya soalan, tuan-tuan sebelum ni lah kan dah banyak pengalaman kan? Puasa dah berapa kali? Puasa dah berapa kali? 20 kali dah? Ke lebih? 30? Dah ada pengalaman banyak lah kan? Setakat ni pengalaman yang ada tu, nak tanya soalan ni, biasanya dapat takwa hari yang keberapa? Rasa, saya ni dah bertakwa ni. Ini baru hari ke-7. Hari ke-7 dah dapat. Ke hari ke-30 baru dapat? Tak tahu. Habis apa yang tahu? Tadi tak pernah. Apa yang pernah? Ni tak tahu pula apa yang tahu. Hari ke berapa? Ada orang hari pertama tu dah jadi orang bertakwa.
Bagaimana? Apakah kerana puasa dia? Satu, memang kena puasa, sebab puasa lah yang menyebabkan kita jadi takwa. Mungkin dengan sebab baca Quran dia. Tapi ada satu ayat Quran, wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang rasa besar, rasa mulia Ramadan ni, salah satu daripada syiar-syiar Allah. Ya, yang Allah anugerahkan kepada umat, khusus kepada umat kekasihnya. Kita rasa hebatnya Ramadan, rasa seronoknya Ramadan. Hari tu kalau dia rasa macam tu, Allah dah bagi takwa. Dzalika min taqwal qulub. Hal yang demikian itu kerana dia memiliki hati yang bertakwa. Itu terjemah umumnya. Maknanya kalau hari pertama tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat takwa dengan sebab jiwa dan hati itu memuliakan Ramadan, membesarkan Ramadan, yang merasa hebatnya Ramadan, maka kita dah jadi orang bertakwa hari pertama. Sebab takwa kat mana? Takwa di sini. Maka kena ada perasaan kat sini. Ya. Bukan kat mulut, puasa. Kat mulut tu puasa, bukan takwa, takwa di sini. Maka kalau ada, maknanya syurga dah ada depan. Tunggu mati saja. Cuma pilihlah nak ke tak nak. Nak mati ke tak nak mati kan. Tapi tak nak lagi kan. Yalah, nak masuk syurga kena mati dulu. Memang nak syurga kena mati dulu. Lepas tu kadang-kadang kita tanya, nak masuk syurga tak? Nak mati? Tak. Habis nak masuk macam mana? Tapi mati tu bukan masalah nak tak nak. Tu kita dah faham. Allah yang tentukan. Nak pun kalau tak sampai masa tak boleh. Tak nak pun kalau dah sampai masa, teruskanlah. Ya, tapi yang pastinya, kenapa Allah matikan kita? Sebab Allah sayang. Kenapa Allah sayang? Sebab Allah nak letak kita tempat yang selama-lamanya mulia, selama-lamanya gembira, dalam syurga. Baik, itu yang apa tu? Yang kelima. Yang keempat. Baik, yang kelima, yang terakhir ni masa nak habis dah. Yang kelima ialah hebatnya puasa ni sebab Allah nak berinteraksi langsung dengan kita. Ada satu hadis, kullu amali ibni Adam, semua amalan anak Adam akan digandakan daripada 10 kepada 700 dhifin. Semua amalan anak Adam ni Allah akan ganda. Sedekah Allah ganda, baca Quran Allah ganda. Daripada berapa? 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Iman Lis. Tetapi kata Allah, illa saum ataupun illa siyam, kecuali puasa. Apa makna ganda? Ganda ni dicatat dalam buku catatan amalan kita oleh malaikat. Maka urusan tu malaikat akan menggandakan catatan amalan kita. Kecuali Allah kata apa? Puasa. Puasa ni ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan berurusan dengan hamba aku itu. Apa maksudnya? Puasa ni Allah nak kita langsung ataupun dia langsung berinteraksi dengan Allah, kita dengan Allah, Allah dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada benda yang paling seronok di saat Allah berinteraksi dengan kita. Sebab tu kadang-kadang kita buat ibarat, ni ibarat walaupun tak berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tak dapat mesej daripada yang di Pertuan Agong, dia tanya khabar, dah sarapan ke belum? Pernah? Tak pernah juga. Samalah saya pun. Ada orang Pahang ada kan? Orang Pahang pun tak dapat juga. Jadi Pertuan Agong kan sekarang kan, jadi Pertuan Agong kan orang Pahang. Ada orang Pahang kat sini tak pernah dapat mesej. Tak pernah juga. Maknanya interaksi langsung, bukan melalui EPA dan sebagainya. Tak pernah. Bagaimana Tuhan yang Maha Agung berinteraksi dengan kita. Sebab tu kata setengah ulama, puasa ni ialah, dia panggil apa? Bulan puasa, bulan tauhid, bulan iman. Apa tauhid? Ada satu ulama kata bulan merasai wujud Allah dan rasa dekat kita dengan Allah. Sebab puasa ni hanya kita dengan Allah aja tahu. Betul ya? Kadang-kadang suami pun tak tahu kita puasa. Betul? Suami tahu kita makan? Tak tahu. Kita suami, kalau kita makan, isteri tahu. Pandai-pandai lah bawa dalam tandah ke apa kan? Tak pandai, takut tu yang tu pun nak kena ajar. Buat-buat tidur, kemudian makanlah apa-apa pun. Ya, bawa lah dalam selimut tu kan. Maknanya kalau nak buat apa-apa, pandai-pandai memang boleh lah. Nak makan boleh. Ya. Orang tak boleh nak larang kita. Siapa boleh halang? Isteri boleh halang kalau suami nak makan? Tak boleh kan?
Kenapa you? Ya, hari nak makan. I suami ke you isteri? Ada orang cakap macam tu. Oh, dia bertengkar dengan isteri dia. Last sekali dia kalah. Akhir sekali, you isteri ke? I isteri. Ke you suami? Isteri kata you lah suami. Dia kalah cakap suami. Wah, dia dah kalah dah. Tapi nak bagi tahunya, siapa boleh halang? Tak boleh. Habis kenapa kita tak berbuka, tak makan, tak minum? Kita berinteraksi dengan Allah. Kita tahu wujudnya Allah. Okeylah, tu selesai situ ya. Sebenarnya saya tak nak fokus sangat tajuk ni. Dah faham semua. Yang kedua, anugerah, menjiwai anugerah Ramadan yang kedua. Apa dia? Quran. Al-Quran. Al-Quran ni saya bagi beberapa perkara secara umum lah. Quran ni dia ada 55 nama. Pernah kita baca kitab di sini dulu kan? Masih ingat lagi tak? Lama dulu dah khatam dah. Tak ingat juga. Ni kebetulan ada ni buku saya 55 nama-nama Quran. Pernah baca kan? Tak apalah, semua tak ingat. Baik. Kalau kita baca ayat surah berkaitan dengan Ramadan 186 Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ni dah hafal semua dah. Cuma kita nak bagi tahu, bila mana Allah sebut Ramadan, Allah sebut tentang penurunan Quran. Dalam banyak-banyak perkara tentang Quran ni namanya pun 55 nama. Allah sebut satu, huda. Apa makna huda? Petunjuk. Dan banyak kali saya sebut di sini ya. Apa tujuan Allah bagi tahu bahawa Quran itu petunjuk? Dalam suratul Baqarah ayat 2, zalikal kitab la raiba fi huda. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa petunjuk ni, Allah nak mesej kepada kita supaya kita faham kita dalam sebuah perjalanan hidup menuju Allah. Sebab petunjuk ni dia tidak guna di dalam rumah. Tak guna pakai dalam satu tempat. Macam dalam ni. Ya, dalam ni dia tak ada itu kan. Masuk pintu depan ke kiri 200 meter, duduk belah tepi. Itu. Dalam masuk dalam rumah dia tak ada petunjuk. Kenapa? Tempat tinggal. Tapi bila mana kita keluar saja daripada rumah kita, kita dah lihat dah petunjuk ke kiri ke mana, ke kanan ke mana, terus ke mana. Apa maksud petunjuk? Petunjuk ni dengan tujuan menyatakan bahawa kita dalam sebuah perjalanan. Menuju ke mana? Menuju kepada Allah. Dan jalan kepada Allah ni dia ada dua. Satu jalan syurga, satu jalan neraka. Ahli neraka pun sampai akhirat dia akan jumpa Allah dulu. Maka Allah tetapkan dia masuk neraka. Ya. Ahli taat pun yang akan menuju kepada Allah, kemudian ada jalan ke syurga, jumpa Allah dulu, baru Allah tentukan syurga. Cuma nak bagi tahunya dalam banyak-banyak nama itu Allah tonjolkan di bulan Ramadan ni adalah petunjuk. Maka Allah nak kita ni hidup dengan petunjuk Quran. Cuma soalannya macam mana? Pertama nak kena baca. Selesaikah dengan baca? Tak. Nak kena faham. Sebab tu dalam buku ni saya tanda sikit. Salah satu bulan Ramadan ni Allah turunkan Quran. Apakah itu Quran? Quran itu adalah ilmu. Tuan-tuan tolong rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Quran ni ilmu. Cuma ilmu tu nak kena belajar lah. Kalau baca saja tak belajar, nak baca tu pun nak kena belajar. Belajar baca kan? Dah okey dah belajar baca? InsyaAllah. Okeylah, nak jawab macam mana kan? Dah sampai tahap qari ke bagaimana dah? Nak kena belajar. Tapi dalam surah Ar-Ra'd ayat 37 ni, salah satu nama Quran kata ulama al-ilmu. Wa kazalik, demikianlah anzalnahu, kami telah turunkannya, iaitu Al-Quran, hukman Arabiyyah, sebagai hukum hakam dalam bahasa Arab. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan seandainya engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da ma ja'aka minal ilmi, sesudah datangnya kepada kamu ilmu. Ilmu di sini ulama menterjemah sesudah datang kepada kamu ilmu, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi Quran ni ilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf lah mungkin saya pun tak tahu sangat, tapi nak bagi tahunya, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan belajar baca Quran, dia tak habis itu. Jangan rasa, oh dah seronok dah Ustaz, saya dah mahir dah baca Quran. Ya. Huruf kuat dalam Quran ada berapa? Huruf kuat dalam Quran ada berapa? Huruf kuat, huruf syiddah
Oh, cakap Arab baru faham ya? Oh ya. Tadi saya kata huruf kuat dalam Quran ada berapa? Huruf syiddah. Ada berapa dalam Quran huruf syiddah? Tak kira ke tak pernah kira? Ke memang tak tahu nak kira? Tak adalah, sajalah saya bagi tahu. Huruf tebal dalam Quran ada berapa? Tak apa. Tapi kalau kita boleh tahu satu-satu pun, ya, satu-satu kita tahu huruf apa dalam Quran. Kita kata huruf jahar. Huruf jahar ada berapa? Ada 19. Lawan kepada huruf jahar, huruf hamas ada berapa? Huruf hamas ada 10. Huruf syiddah ada 8. Huruf kuat ada 8. Ya, lawan kepada huruf syiddah huruf rakhawah. Huruf isti'la ada berapa? 7. Huruf istifal ada 22, kerana semua huruf ada 29. Tahu kan? Masa baca Quran, lidah bahagi berapa? Lidah bahagi 10. Masa baca Quran. Ya, kalau lidah bahagi 3 tu siap kat 3 rasa. Lidah bahagi 10. Okey, tahu? Selesai? Tak. Sebab Quran itu ilmu. Itu baru ilmu baca baru. Lepas baca nak kena faham. Lepas faham nak kena amal. Sebab tu minta maaf saya cakap kalau kita kata di masjid-masjid banyak sekarang ni buat program tadarus. Alhamdulillah, salah satu program Ramadan tadarus. Daripada mana tadarus? Kata akarnya lah darasa. Ataupun darasa yudarisu, tadarusan, macam-macam lah. Darasa yudarisu. Boleh baca, tapi asalnya darasa. Darasa tu apa? Belajar. Maknanya bulan Ramadan ni bulan belajar. Ya, bulan belajar. Sebab apa bulan belajar? Bulan ilmu. Oh, patutlah. Salah satu ilmu nak kena belajar baca. Dah selesai baca, belajar faham lah. Nak faham apa? Quran tu kan dalamnya ada ilmu fiqh. Maka kena belajar. Masuk kuliah fiqh, belajar kitab fiqh. Dalam Quran tu kan ada ilmu tauhid. Maka lepas belajar baca, kan tadi baca ayat tauhid. Ya, baca ayat tauhid. Mana ayatnya? Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Faham tak? Faham. Macam mana faham? Faham lah. Tak, mana boleh faham? Kena belajar kitab tauhid. Maknanya lepas baca kat masjid, kena masuk sini. Contoh ni contoh. Kan memang betul. Betul lah. Tahniah. Tak ada apa-apa. Lepas baca tadi kan, datang sini lah. Sebab apa? Sebab kan tadi kan baca ayat tauhid. Dah faham tentang tauhid? Belum. Kalau belum, dah masuk kelas sini, kelas tauhid. Dah fiqh, dah faham dah. Kan tadi kan baca aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oh, tu ayat apa tu? Itu ayat fiqh. Kemudian ada baca apa lagi? Ada baca lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Yang tu ayat apa tu? Yang tu ayat muamalat. Macam mana nak faham muamalat? Masuk kelas ni dulu. Masuk kelas ni. Baca saja tapi tak faham. Faham Ustaz? Ya ke faham? Tu balik tu. Tak adalah tu contoh-contoh ya. Okey. Baik. Saya sebut begini antaranya, contohnya. Ni kalau kita menjiwai, oh macam ni ke? Ya. Tapi kalau kita sekadar faham dengan akal kita, ikut kita lah. Kan? Saya dah baca Ustaz, kira okey lah Ustaz. Mana boleh kira okey dengan Ustaz? Okey dah tu Ustaz, okey lah. Mana boleh kira okey dengan kita? Bukan kita, urusan kita, urusan Allah. Allah hantar tu, sebab tu ada setengah ulama kata Quran tu adalah surat cinta. Betul kan? Nak hurah juga. Surat cinta kan? Surat cinta. Minta maaf. Surat cinta. Berapa kali nak baca? Kalau surat cinta berkali-kali lah baca. Sebab mula-mula baca yang tersurat, kemudian baca yang tersirat. Kan? Kemudian baca yang apa lagi? Baca yang terpendam. Daripada kata-kata itu. Betul? Lepas baca nak faham ke tak? Saya tadi Ustaz baca surat cinta daripada kekasih saya Ustaz. Tapi masalahnya saya Ustaz, saya satu pun tak faham. Habis apa cerita? Tak tahulah dia cakap apa. Habis nak balas macam mana? Tak tahulah nak balas apa. Sudah, tak payah bercinta lah. Tak payahlah. Jadi samalah kita dengan Quran. Okey, saya nak sebut sudut lain. Quran ni kata ulama, antaranya kalau kita baca kitab tafsir Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata Quran ni
dia mengambil pandangan ayatnya 6,666 ayat. Sebab ada ulama khilaf. Ada 6,624, tak sampai 6,666, tak sampai. Tak apalah, ini khilaf. Tapi dia ambil macam mana? Dia kata daripada 6,666 ayat ni, Quran ni ada 1,000 ayat perintah. Ada 1,000 ayat perintah. Okey, macam mana nak tahu ayat perintah? Nak tahu ayat perintah, kita kena belajar fi'il amar. Fi'il amar kata kerja perintah. Tapi perintah tu pula ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Macam mana nak tahu? Masuk kelas lah. Kelas tafsir. Kelas kuliah bahasa Arab tu okey juga. Kelas tadabbur. Apa maksudnya? Inilah bulan menjiwai bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan ilmu. Bulan ilmu bukan sekadar baca tetapi kena faham. Okey, itu satu. Perintah Allah ada 1,000 ayat keseluruhannya. Tapi ada setengah ulama kata dalam suratul Baqarah itu sahaja terdapat 1,000 perintah. Keseluruhan ayat perintah ada 1,000. Kadang-kala dalam satu ayat ada 3 perintah. Maka suratul Baqarah yang 286 ayat itu ada 1,000 perintah dalam tu, setengah ulama kata. Saya bawa satu contoh yang kita baca ayat tadi. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu baru satu ayat, tapi dalam tu ada 3 perintah. Tahu yang mana satu perintah? Habis dah cukup dengan baca. Okeylah. Okey ya? Tak okey lagi. Yang kedua. Yang kedua, ayat janji baik ada 1,000 ayat. 2,000. Ayat-ayat yang Allah janji baik, janji pahala, janji keampunan, janji syurga. Kan? Ada 1,000 ayat. Yang mana? Kena belajar lah. Yang ketiga, janji buruk. Janji buruk. Apa janji buruk? Janji azab, janji hukuman, janji diturunkan bala. Kalau buat begini akan turunnya bala. Akan buat begini akan diazab. Contoh walahum azabun azim, bagi mereka azab. Apa yang mereka buat? Ada ayat-ayatnya, kemudian akhirnya disebut walahum azabun azim, bagi mereka azab. Itu janji buruk. Wa'id dalam bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni dia mudah kadang-kala. Waw, ain, dal. Wa'dun, itu janji baik. Kalau tambah ya, waw, ain, ya, dal. Bacanya wa'id. Kerana ada ya, ain mesti baca baris bawah. Wa'id, itu janji buruk. Okey ya? Bahasa Arab, tambah satu huruf. Lepas tu jangan pandai-pandai tambah masa baca Quran. Ada orang dia baca Quran, pandai-pandai je dia tambah. Tapi ada satu, saya pernah dulu mengajar Quran. Ada seorang tu, saya kata, ni huruf apa ni? Kan ada huruf alif ziyadah kan? Apa makna alif ziyadah? Huruf alif yang ditambah. Ditanya soalan pada saya, siapa yang pandai-pandai tambah ni Ustaz? Tengok. Ya, bukan siapa pandai, memang dia dah ada kat situ. Amanu, ada waw, ada alif. Alif tu kan ada tanda bulat. Bulat tu maknanya alif ziyadah. Alif tu alif tambah untuk melengkapkan tulisan kafaru ataupun amanu. Siapa yang pandai-pandai tambah? Dia tanya soalan. Maknanya banyak lagi nak kena belajar. Jadi kalau dah baca, datang belajar. Okey, yang keberapa dah? 3. Kemudian ada ayat yang dikatakan al-mau'izah. Ayat-ayat nasihat. Ayat-ayat nasihat. Banyak Allah nasihat pada kita. Kita tambah-tambah kita suami lah tuan-tuan. Isteri kita boleh nasihat kat dia. Kita suami siapa nak nasihat? Kalau kita masih ada ayah, ayah nasihat kat kita. Kalau ayah dah meninggal, mak dah meninggal, siapa boleh nasihat kita? Kadang-kadang ada orang ni macam dia bukan dengar sangat nasihat isteri dia kan? Ya ke? Sama juga kadang-kadang isteri bukan dengar pun nasihat suami. Kadang-kadang lah ya. Maka kita ni kalau kita tak dengar nasihat orang, nasihat siapa lagi kita nak dengar? Nasihat Allah. Apa yang Allah nasihat kepada kita? Ada 1,000 ayat kata ulama ayat nasihat kepada suami dan isteri.
kepada sesiapa pun yang dia rasa diri dia tak perlu lagi nasihat. Ya, kadang-kadang dia pun dah penasihat. Siapa lagi nak nasihat kat dia? Dia tu pun penasihat dah. Ya, ke ada penasihat? Tak ada dah. Kadang-kadang kita ni, ustaz boleh jadi penasihat ustaz. Sudah. Jadi tak apa boleh. Tapi kita sama-sama dengan nasihat Quran. Ada 1000 nasihat. Dia panggil ayat mau'izah. Kemudian ayat Al-Qasas, ayat kisah-kisah. Ada 1000 ayat. Berapa dah? 5,000 kan? Betul. 1000 ayat perintah, 1000 ayat janji, 1000 ayat janji buruk, janji baik, janji buruk, 1000 ayat berkaitan dengan nasihat, 1000 ayat tentang kisah. Ada satu tertinggal tadi, ada 1000 ayat larangan. Lupa. Perintah ada larangan. Ada 1000 ayat larangan. Yang ada lam nahiyah. Ya, tahu ya? Dalam Quran ada 2 jenis huruf lam alif. Satu lam alif nahiyah yang memberi makna larangan dan tegahan. Satu lam alif nafiyah yang menafikan. Tahu beza dia? Macam mana kalau jumpa lam alif yang tu larang ke nafi? Tahu beza dia? Kena masuk kelas lah. Lepas mengaji kena masuk kelas. Waktu kadang-kadang ya Allah, kita kadang-kadang ya kita rasa kita dah cukup berilmu. Tak. Kalau kita pandai baca, orang lain bukan setakat pandai baca, pandai faham. Kita pula pandai baca je. Terenung boleh. Baca berlagu tak boleh. Kalau orang ni ada pandai baca, pandai berlagu, pandai qiraat, tak boleh. Tapi apa yang pandai? Kemudian pandai baca, pandai berlagu, pandai qiraat, pandai terjemah, tak pandai juga. Kemudian pandai tafsir, tak pandai juga. Habis apa yang pandai? Tapi dia rasa seronok dengan pandai baca kan. Tapi tak jadi qori pun. Kalau betul-betul pandai baca, kena jadi qori. Kuat-kuatnya menang di peringkat Masjid Al-Falah. Pernah menang. Habis apa yang pandai? Tak ada apa. Habis kenapa kita rasa cukup dengan apa yang ada? Inilah menjiwai Ramadan. Ramadan ni Allah buka seluruhnya supaya kita menjiwai dan mempulun seboleh-bolehnya. Baik, tadi 6,000 kan? Yang ayat larangan. 6,600. 500 ayat halal haram. Rupanya kalau kata ulama, kalau kita selidik pasal Quran, tapi ulama dah kaji semua sekali, ayat halal haram tu ada 500 sahaja. Ayat halal haram. Maknanya bab halal haram ni tak banyak. Yang banyaknya harus. Sayangnya Allah pada kita. Sebab tu ulama kita, Al-Imam Syafi'i, dia mula dengan hukum harus. Apa sahaja harus. Kecuali ada yang mengharamkan, ayat yang mengharamkan, ataupun ayat yang terang-terang mengatakan halal, itu betul-betul halal. Yang kata haram, itu betul-betul haram. Yang selebihnya, apa yang Allah diamkan itu adalah harus. Ya, benda halal haram ni 500 ayat. Dah tahu semua 500 tu. Yang ni nak kena belajar apa ni? Yang ni kena belajar tafsir ayat ahkam. Dia ada satu jenis tafsir. Dalam kategori-kategori tafsir ni, ulama-ulama himpunkan ayat-ayat hukum, ulama tulis tafsir ayat ahkam. Antara tafsir yang terkenal, tafsir ayat ahkam ni tafsir ayat hukum. Semua kalau kita belajar, semua ayat-ayat tentang hukum-hukum. Tak kira lah halal ke haram ke makruh ke sunat ke, ayat-ayat hukum. Syekh Ali As-Sabuni yang pernah datang ke Malaysia, dia antara ulama yang menulis. Dia ada 3 jilid lebih kurang. Tapi tengok cetakan lah. Ada cetakan yang itu dia sampai 4 jilid, 5 jilid. Tapi tengok keadaan tafsir ayat hukum. Ada 500 ayat yang kita kena belajar. Inilah bulan dia. Bulan Ramadan ni lah. Sempat Ustaz nak belajar semua ni. Kan? Tapi belajar kurang-kurangnya, macam ni. Nampak tak? Nampak. Tahu tak? Tahu. Macam contoh masa kita baca Quran. Masa baca Quran, ada berapa jenis kesalahan masa baca Quran? Tahu tak? Secara umumnya. Kemudian belajarlah. Ada berapa jenis kesalahan masa baca Quran? Tak kira dia imam, tak kira dia makmum. Ada berapa? Siapa kalau boleh jawab, saya bagi hadiah buku ni. Saya tak bawa balik dia buku ni. Kesalahan besar, kesalahan kecil. Betul tapi tak tepat istilah dia. Tapi kalau tak ada jawapan lain, kira puan lah. Dia panggil ada 2.
ada dua lah. Saya tanya ada berapa kan? Saya tanya ada berapa kesalahan? Kesalahan besar, kesalahan kecil. Tak, ada berapa? Ada dua. Apa kesalahan tu? Baru cakap. Okey, tak apalah. Nah, dalam bahasa Arab disebut lahnul jali, lahnul khafi. Kesalahan nyata, kesalahan tersembunyi. Tahu? Tahu dah, okey dah. Korang-korang, Habib, ya kau Ustaz ada dua? Ya, ada dua. Tahu tak? Tak tahu. Belajarlah. Tapi setelah tahu, kena tahu yang lain lagi. Okey, selesai. 500 ayat, ada 100 ayat doa. Ada 100 ayat doa dalam Quran. Setakat ni kita duk guna doa-doa Quran tu, baru berapa ayat kita guna? Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana. Lagi ada 100 tahu. Macam mana? Kena belajar. Maknanya apa? Tak cukup dengan baca. Tak cukup dengan klinik-klinik. Sekarang ni banyak orang buat klinik. Setakat ni tak dengar lagi hospital Al-Quran tu, belum lagi. Klinik Al-Quran dah ada. Saya pun pernah anjur. Saya pernah tulis, kenapa saya tulis 55 ni? Saya tulis ada satu buku 55 kesalahan surah Fatihah. Dah lama dah dulu kan, lama dah. Dah itu. Ada belajar dengan saya yang tu. 55 kesalahan bacaan surah Al-Fatihah. Ada seorang imam tu terkejut dia. Ya kau Ustaz? Yalah. Sepanjang umur saya ayat Quran surah Fatihah ni ada 7. Ni daripada mana 55 ni? Saya hurai setiap huruf tu. Bukan setiap ayat. Huruf ba, mana makhraj dia? Ada berapa sifat dia? Sifat berlawanan ada berapa? Sifat tunggal ada berapa? Dan dia ni huruf dua bibir mulut. Dua bibir mulut macam mana? Dirapat secara ringan. Bibir mulut bahagian mana? Bibir mulut ada berapa bahagian masa baca Quran? Bibir mulut ada berapa bahagian masa baca Quran? Berapa? 2. Salah. 3. Bibir mulut luar, ba. Bibir mulut tengah-tengah, mim. Bibir mulut dalam, fa. Gusi masa baca Quran bahagi berapa? Gusi masa baca Quran bagi berapa? Bagi 2. Gusi gigi gunting, gusi gigi depan. Ada huruf di rongga hidung. Huruf rongga hidung bahagi berapa masa baca Quran? Sudah. Habis tadarus apa? Sebab itulah jangan rasa sebab tu kena masuk kelas. Memang kena masuk kelas. Tak payahlah. Saya rasa kalau yang duk baca tu, kalau kita tanya, tak boleh jawab macam ni. Baca apa? Rongga hidung bagi berapa masa baca Quran? Gusi ada 2 masa baca Quran. Halkum ada berapa masa baca Quran? Halkum memang ada 1. Bahagi berapa? Bahagi 3. Rongga hidung bahagi berapa? 1. Yang 2 tu lubang hidung. Tengok. Sudah. Kalau macam ni, mengaji masuk kelas ni, ada kuliah duha, tolong masuk, tak payahlah rasa pandai. Nak tambah lagi soalan? Tuan-tuan, saya sebab masa saya tulis buku ni lama, buku ni saya pun tak nak mengajar. Orang minta saya pun tak nak dah. Saya boring sebab saya duk ulang benda sama. Saya dulu saya mengajar Quran sampai satu tahap saya kuliah lughah Arabiyah di Mesir dulu, kuliah pengkhususan bahasa Arab. Salah satu subjek di dalam pengkuliahan bahasa Arab ni dipanggil subjek tajwid, ilmu tajwid wal aswat. Dia ada satu subjek ni memang susah nak lulus, ilmu tajwid wal aswat, ilmu tajwid dan suara. Macam mana ba bunyi suara dia, macam mana huruf ta bunyi suara dia. Dia ada berapa sifat? Huruf ta dia ada 6 sifat. Dan dia huruf paling belajar semua sekali. Macam ni, kita baru belajar. Boleh insya-Allah ya. Baik, ada 100 ayat doa. Ada 10 minit lagi. Sebab saya nak sebut ada satu perkara yang terakhir. Ni. Macam ni. Apa makna bulan Ramadan? Bulan menjiwai ilmu. Bulan ilmu. Jangan sekadar cukup dengan baca. Tapi okey dah.
Ya ni langsung tak baca lagi lah, tak okey. Tu tak ada apa-apa. Langsung tak menghayati dan menghargai. Baik, 6,500 ayat halal haram campur 100 ayat doa. 6,600. Ada 66 ayat dipanggil nasikh dengan mansukh. Ayat yang dihapuskan dan digantikan dengan ayat lain, atau diangkat ayat tu diganti dengan ayat lain, atau ayat tu masih dibaca tetapi hukumnya dengan ayat lain, hukum tak berjalan dengan ayat itu. Contoh, kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khutbah kan ayat khutbah, ayat tak baca, kena baca ayat takwa. Salah satunya ya ayyuhallazina amanu taqullah. Setengah ulama mengatakan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ayat tu dimansuhkan, diganti dengan ayat lain. Tapi ayat tu masih dibaca, tapi hukumnya tak berjalan. Sebab apa? Berat, tak mampu seorang pun mencapai hakikat takwa. Sebab ayat tu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Maka kata setengah ulama dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah, Imam Habib Abdul Haddad, dia kata kalau kita diberi 1,000 nyawa pun, mati, datang lagi 1 nyawa, sampai 1,000 nyawa, tak akan mungkin ada manusia yang mencapai hakikat 100% takwa. Habis ada ayat lain dalam surah At-Taghabun. Kena beramal dengan yang tu. Apa ayat dia? Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mana yang termampu. Sebab ada ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni kata setengah ulama dalam Quran ada 66 ayat. Jadi 6,666 ayat. Ilmu ni kena belajar ulumul Quran. Ilmu nak tahu ayat ni kena belajar satu ilmu dinamakan kitab ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Bukan tajwid, bukan ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Subhanallah, ya. Contoh, kenapa Allah kata zalikal kitab? Zalika tu kan isim isyarat. Isim isyarat untuk ba'id, untuk jauh. Ataupun ada setengah kata untuk mutawassit, jarak yang sederhana. Ada kata jarak yang jauh. Zalikal kitab, kita Al-Quran itu. Kenapa kita kan pegang Quran, kita kan tengok Quran, kita kan baca. Kenapa kita kata zalika? Kenapa tak kata hadza? Hadza Al-Quran ini. Hadza kan maknanya ini, dekat. Zalika kan itu, jauh. Itu apa tu? Kena belajar ulumul Quran. Kenapa? Kena masuk kelas ni lah. Boleh insyaAllah, ya. Baik, yang terakhir dalam masa 5 minit ni, yang terakhir, menjiwai anugerah Ramadan yang ketiga, walaupun banyak lagi. Ya, kerana seluruh Ramadan adalah anugerah dari Allah. Setiap waktu, setiap tempat, setiap ketika. Iaitu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Baik, cuma saya tak nak hurai dari segi apa Lailatul Qadar, kita pun dah faham. Berapa gandaannya pun dah tahu, 1,000 bulan. Hari apa? 10 terakhir Ramadan. Terutama hari-hari ganjil. Tapi kata ulama tak mustahil berlaku pada hari-hari biasa. Ya, 1 Ramadan mungkin, 2 Ramadan mungkin. Baik. Cuma saya nak sebut begini dalam bahasa yang paling mudah. Bila mana daripada puasa tadi dengan Quran tadi, sebenarnya Allah nak letak nilai pada diri kita. Bila mana kita puasa, kita menjadi seorang Muslim. Bila mana kita puasa, kita menjadi seorang yang mukmin. Bila mana kita berpuasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Muslim, mukmin, muttaqin. Bila mana kita ikut Quran, baca Quran, ikut panduan Quran, kita berada dalam hidayah Quran. Tak sesat. Kerana duduk dalam hidayah. Tak apa, hidayah sesat. Maka inilah nilai-nilai yang Allah nak letak pada diri kita daripada awal Ramadan. Untuk apa? Untuk kita berada pada malam yang bernilai. Kerana kalau diri kita tak ada nilai, malam itu bernilai pun tak ada makna pada diri yang tidak bernilai. Saya tunjuk contoh begini. Orang kafir yang hidup daripada 1 Ramadan sampai habis Ramadan. Orang kafir ni, dia lalui tak malam-malam Ramadan? Tak boleh malam-malam. Dia lalui tak malam Ramadan? Dia lalui. Kalau dia boleh lalui, macam kita ni lah. Kita ni jangan tanya kawan-kawan, you dapat tak lalu bulan Ramadan? You dapat tak Lailatul Qadar? Kita kena kata, ya. Hebat lah. Bukan hebat, you pun dapat juga. Sebab mana bukti? You kan dapat raya hari ni.
Bila mana dah dapat raya, hari raya tu kan, jumpa hari raya, maknanya dia hidup daripada 1 Ramadan sampai 30. Kalau dia dah hidup 1 sampai 30, berarti dia lalu tak malam Ramadan? Sudah tentu. Jangan tanya lagi kawan-kawan kita, you dapat Lailatul Qadar? Ya, I dapat. Wah, hebatlah you. You pun hebat juga. Dapat juga. Persoalan sekarang, memang malam tu malam yang bernilai 1000 bulan. Soalnya, kita ada nilai tak pada diri kita di situ? Sebab macam tu contoh, kita kata Abu Lahab, Abu Jahal, di mana dia lahir? Di Mekah. Dia membesar kat mana? Kat Mekah. Dia pernah tawaf Kaabah? Ya, tawaf Kaabah. Kadang-kadang dia duduk minum-minum, sembah-sembah pun tepi Kaabah aja dia ni. Dia pernah tak hidup dalam bulan Ramadan? Sudah tentu bulan Ramadan. Tapi dia ada nilai, tak dapat apa tak dia pada bulan Ramadan? Tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab diri tak bernilai. Sebab apa? Dia bukan Muslim, dia bukan mukmin, dia bukan muttaqin, dia bukan ikut Quran, dia bukan ikut Nabi. Oh, jadi persoalan sekarangnya yang paling penting dalam hidup kita daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan meletak nilai pada diri. Saya baru satu contoh yang lain dalam masa 2 minit lagi. Contoh lain. Kan, tapi saya dah pernah cerita ni. Cuma supaya macam ni, oh ya macam ni. Jadi jangan risau tentang Lailatul Qadar, risau tentang diri kita. Ada qadar tak? Ada nilai tak? Ada malam yang bernilai itu. Ya. Kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, di mana jumpanya? Di Mekah. Malam apa? Malam Jumaat. Kat mana? Kat Mekah. Tapi malam tu kita duduk sembang aja. Apa kita dapat? Tak ada nilai lah diri kita. Sebab tu ada pernah saya ceritakan, Sayyidina Ibnu Abbas. Ada seorang sahabat jumpa dia. Sahabat tu tanya 4 soalan. Wahai Sayyidina Ibnu Abbas, malam apa paling baik? Hari apa paling baik? Bulan apa paling baik? Tempat mana paling baik? Maka jawapan kita semua tahu. Hari Jumaat paling baik. Malam Lailatul Qadar paling baik. Tempatnya Mekah Madinah paling baik. Bulannya Ramadan. Dia pun selesai. Lepas tu dia pergi jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, Sayyidina Ali, aku baru je jumpa Sayyidina Ibnu Abbas. Aku tanya 4 soalan ni. Sayyidina Ali kata, dia jawab apa? Dia jawab macam kita jawab tadi lah. Oh, betul lah. Betul lah jawapan dia tu. Habis kamu nak tanya aku ni? Ya, kalau kamu tanya aku ada jawapan lain, dia kata. Sayyidina Ali cakap. Yang tu betul, jawapan tu betul. Tapi aku ada jawapan lain. Apa jawapan kamu? Malam paling baik, hari paling baik, tempat paling baik, bulan paling baik, di mana kamu sebagai seorang Muslim yang beriman pada Allah dan kamu taat pada Allah pada ketika itu. Walaupun kita duduk kat Malaysia, tak duduk kat Mekah, harinya bukan hari Jumaat, bulannya bukan malam, tapi kita beriman pada Allah. Tapi kalau sebaliknya, duduk di Mekah, malam Lailatul Qadar, hari Jumaat, bulan Ramadan, tapi tak beriman pada Allah, tak taat pada Allah, maka tak ada nilai pada diri dia. Itu menjiwai anugerah Ramadan. Sebenarnya Allah nak letak nilai pada diri kita. Kerana malam itu, bahkan Allah nak tambah nilai itu, maka Allah letaklah malam, satu malam yang bernilai. Okey ya? Habis dah ceramah kita. Wallahu a'lam. Allah, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Tazkirah umum. Walaupun saya cukup yakin. Ada soalan ya, silakan. Soalan saya agak panjang. Silakan. Adakah perbezaan kemampuan bertakwa kita akan mempengaruhi tahap pembalasan syurga kita? Ya. Contoh, kita orang yang kurang berilmu, kurang amalan atau sedekah. Jadi adakah orang yang tinggi ketakwaannya seperti ahli ulama sahaja yang layak menduduki syurga yang terbaik, yakni syurga Firdaus? Jawapannya ya. Ayat Quran mengatakan begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu. Alhamdulillah, kita semua beriman, Allah angkat darjat kita. Nak banding dengan orang-orang lain, kita dah diangkat. Ini kedudukan kan. Darjat itu di mana nak tahu? Tengok akhirat nanti dia duduk syurga mana. Baik. Wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Sebab tu hidup dengan Islam, hidup dengan ilmu. Ulama tu lain lah. Ya, dia orang dah jadi ulama dengan ilmunya, dengan jadi ulamanya. Ulama ni sebenarnya tak boleh kita buat-buat nak jadi ulama. Belajar pun tak, kadang-kadang tak jadi ulama pun. Yang pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke mana-mana tu tak balik, tak semua jadi ulama pun. Macam kita ni, bukan ulama, ustaz. Ustaz pun dia ke tak? Betul. Bukan mudah. Allah pilih orang ni. Ya, dengan perangainya, dengan adabnya, dengan apanya, dengan tengok. Sebab kita tengok ramai-ramai ustaz, lain-lain. Ya, lain. Itu baru ustaz, ulama lagi lain. Kalau nak tahu ustaz dia makan banyak, ulama dia makan sikit. Itu salah satunya. Betul. Lain. Jadi yang puan tanya tadi betul.
memang kita akan berbeza di akhirat nanti mengikut yang pertama sekali ilmu. Kerana ilmu itulah yang akan menentukan orang itu akan beramal dengan amalan yang telah diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah dengan ilmu, meninggalkan larangan Allah dengan ilmu, itulah takwa. Dan takwa pula kata ulama ada dua. Ada takwa zahir, ada takwa batin, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ada orang takwa zahir sahaja. Apa makna takwa zahir? Takwa panca indera. Matanya dia jaga, telinga dia jaga, mulut dia jaga, tangan dia jaga, kaki dia jaga, tak melakukan benda haram. Tapi kadang-kadang hati dia tak jaga. Buruk sangka dan sebagainya. Jadi ada orang ni, hati pun dia bertakwa. Apa makna? Dia jaga hati dia daripada, dan dia memaafkan semua orang. Sama ada melakukan kesalahan pada dia, ataupun dia melakukan, dia maafkan. Yang ini bertakwa. Jadi makam dia berbeza. Baik, satu lagi, manusia ni bukan setakat bertakwa. Muslim yang mukmin, yang muttaqin, ada satu tahap lagi, yang muqarrabin. Dalam surah Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada orang yang muqarrabun, orang yang makam dia lebih tinggi daripada lagi, iaitu yang dekat dengan Allah. Tapi macam mana nak capai? Ilmu. Sebab tu kita duduk di sini sekejap ni jauh lebih baik daripada minta maaf kalau kita kata solat 2 rakaat tanpa ilmu, baca 1 juzuk tanpa ilmu. Macam kita akan baca, kita kata tadi, baca Quran. Orang tanya soalan 1, 2, 3, 4 pun tak boleh nak jawab, baca Quran apa? Baik, duduk sini dulu, mari kita nak ajar dulu. Okey, wallahu alam. Setakat tu dululah, insya-Allah. Ya. Mukhlasin. Mukhlasin ni lam baca baris atas, Allah jadikan dia ikhlas. Kalau lam baca baris bawah, mukhlis. Mukhlis seorang, mukhlisin ramai. Ataupun mukhlisun dengan waw ramai. Jadi sebab tu kita nak doa pada Allah, Allah maj'alni, ya Allah engkau jadikan aku min ibadikal mukhlasin. Lam baca baris atas. Ya Allah engkau jadikan aku, ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang engkau jadikan aku ni ikhlas. Kalau mukhlis yang bawah tu, kita yang nak jadi orang ikhlas. Ataupun dipanggil sifatin. Kita tu ikhlas. Kalau nak harap kat kita, kejap ikhlas, kejap tak. Cuba ada satu soalan saya dapat, ada tanya, banyak tempat dia tanya, Ustaz, kalau saya duduk tengah mengaji ni, kalau saya zikir, macam mana Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah. Zikir ni hukumnya harus kalau tidak mengganggu majlis atau mengganggu tenaga pengajar. Dia gini, dia kadang-kadang Ustaz ni dia nak tengok fokus kan. Tapi kalau kita duduk bawa tasbih, duduk subhanallah, 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 yang tu tak boleh lah. Kalau Ustaz tu tak boleh. Tapi hukum umumnya harus, kalau tidak menjaga majlis, kita zikir dalam hati kita. Masa duduk di hadamat dulu pun memang kena zikir dalam hati, Allah, 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 Allah. Tapi jangan sampai berbunyi mengganggu. Jangan pula kata tak boleh, saya nak zikir boleh, tak boleh. Tak, mana boleh, tak boleh. Kerana duduk dalam majlis ilmu ni ialah majlis zikir. Apa makna majlis zikir? Majlis ingat Allah. Maka dalam majlis ni jangan pernah lupa Allah. Bagulah Allah yang bagi ilmu, bukan ustaz ni yang bagi ilmu. Kadang-kadang ustaz ni pun yang dia cakap pun dia tak faham kan. Contohnya lah kan. Wallahu a'lam. Setakat tu dahululah. Silakan. Silakan. Sebab itu pasal Tuhan itu dalam yang kita faham dan amal. Ya. Sekarang banyak sekolah-sekolah Ya. menghafal Al-Quran. Ya. Ada sekali untuk ada orang yang baca Tuhan dan amal. Sebab ada juga pelajar tafsir yang berkata mengarat. Sebab itu dia tidak mengamalkan apa yang Ya. Dia begini puan dia kaedah pengajian ni, pertama hafiz, yang kedua alim. Jadi tak sempurna seorang itu belajar Al-Quran yang tahap 1 hafiz. Tapi dia tak boleh campur, ada setengah-setengah tu dia tak boleh campur lagi. Dia kena habiskan dulu hafiz 3 tahun, barulah lepas hafiz tu dia pindah kepada alim. Jadi yang puan sebut tadi berkaitan dengan ada pelajar-pelajar pun memang dia tak faham, kadang-kadang perangai dia pun tak okey, sebab dia melalui satu tahap hafiz. Dia tak sempurna, dia kena hafiz dengan alim. Jadi sebab tu ada madrasah hafiz, ada madrasah alim. Lepas dia masuk madrasah tahfiz, dia kena pergi madrasah mengaji kitab, memahami Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Tu wallahu a'lam. Gitulah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim.
Ada doa untuk kita di sini ya kepada Wa'na nama dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzil alaiha ya Allah, ala makna ya Allah, dawa'an min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم.